hari ini kan hari pertama sesi persekolahan. Betul. Kan. Saya pasti ramai yang teruja ibu bapa, guru dan juga murid itu sendiri. Tapi kita tak boleh lupakan satu lagi individu ataupun satu lagi pihak ni, pengusaha kantin. Pengusaha kantin dan juga daripada persatuan-persatuan yang membabitkan mereka lah, kerana mereka juga kita tahu perlu mematuhi SOP pihak-pihak yang terlibat dalam sudut sokongan ini. Dan sekarang kita ingin menyantuni bagaimana persatuan kantin ini dalam memastikan bahawa keseluruhan mereka juga dapat beroperasi. Dan kita ingin bersama secara panggilan video itu Puan Siti Norma Ahmad Desa, Setiausaha Persatuan Pengusaha Kantin Sekolah Malaysia PPKSM yang berada bersama dengan kami pada pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Apa khabar? Alhamdulillah baik dan Alhamdulillah baik. Puan Siti Norma, mungkin boleh kongsikan, difahamkan juga adalah bekas pengusaha kantin di sekolah. Kita nak tahu apa sebenarnya prosedur yang perlu dipatuhi, sebab hari ini secara rasminya sesi persekolahan kembali dibuka walaupun di peringkat prasekolah dan juga tahun 1 dan 2 sahaja. Tapi sebenarnya bagaimana pengusaha kantin ini dipersiapkan untuk menghadapi sesi persekolahan norma baru ini? Silakan. Ya, betul. Hari ini bukan sahaja hari pertama untuk anak-anak kita kembali ke sekolah, tetapi juga hari pertama untuk kebanyakan pengusaha kantin lah setelah sekian lama tidak dapat beroperasi akibat pandemik COVID-19 ni kan. So mungkin sudah semestinya ramai pengusaha kantin merindui saat-saat kemeriahan di kantin sekolah. Dengan kekeciuhan anak murid berebut membeli makanan pada waktu seketika dululah. So hari ini mereka belajar masuk ke sekolah dengan norma baru. So mungkin berada di dalam keadaan yang lebih tenang, tidak samalah seperti hiruk pikuk sebelum ini. So pengusaha kantin alhamdulillah sudah semakin faham dengan norma baru dan kebanyakan dan hampir semualah pengusaha kantin bersedia dengan mengamalkan norma-norma baru, menyiapkan pekerja untuk bagaimana untuk mengendalikan pelajar bagi memastikan menjaga SOP yang telah dibenarkan oleh MKN. So MKN memang telah menetapkan pun satu garis panduan untuk pengusaha kantin ikut, untuk pengusaha kantin patuhi supaya kita dapat mengekanglah COVID-19 ni daripada merebak di dalam kawasan sekolah, terutama di kantin yang mana pelajar bertertumpu di kawasan kantin untuk makan. Betul. Kawasan kantin ni adalah kawasan yang paling tumpuan pelajar di sekolah. Kebanyakan pelajar akan berada di kantin sewaktu rehat. Jadi semua pengusaha kantin kita sarankan untuk dia sebelum memulakan operasi, kita sanitize dulu kantin sekolah. Pekerja ada yang kita buat swab test. Ada sekolah yang telah pun menjalankan proses swab test pekerja kantin lah, supaya kita dapat memastikan tidak membawa virus COVID ni ke dalam kawasan sekolah kan melalui pekerja-pekerja kantin ataupun mana-mana pihak yang berada di dalam sekolah. Puan Siti, dari sudut kos dan juga tata cara pelaksanaan ini, adakah semakin mencabar bagi pengusaha kantin dalam memastikan bahawa kalian juga dapat beroperasi? Ya, betul. Okey, banyak cabaran untuk pengusaha kantin sewaktu mula membuka kantin sekolah lah. Pelbagai kos-kos perlu dikeluarkan seperti swab test pekerja yang perlu ditanggung oleh pengusaha kantin itu sendiri. Dan lagi kos-kos untuk pembersihan, sanitizing kantin, membersihkan dan menyediakan struktur garis jarak sosial, menyediakan pembasmi tangan untuk pelajar. So itu semua kos-kos yang perlu dikeluarkan oleh seseorang pengusaha kantin lah untuk memastikan SOP yang telah ditentukan ni kita dapat ikuti dengan baik. Bagaimana sebenarnya dari sudut perbincangan sesama pengusaha kantin ini? Okey, kita faham akan ada peningkatan dari sudut kos. Kita faham ini adalah norma baru kepada semua, termasuk pelajar, ibu bapa dan juga pengusaha kantin. Dari sudut mungkin sedikit sensitif lah, tapi perlu ditanyakan juga dari sudut harga kepada makanan kepada adik-adik kita ini bagaimana? Masih boleh kira kita bincang lagi ke atau bagaimana?
Okey, macam ni. Okey, untuk harga ni memang sesuatu perkara yang sensitif lah. Semua orang tahu makanan di kantin ni adalah makanan yang paling murah di Malaysia. Setuju. Ya. Kita tak akan boleh jumpa harga nasi lemak, telur dengan RM1, harga RM1. Hanya ada di kantin sekolah sahaja. So ibu bapa kalau sebelum pandemik COVID-19 yang datang ke kantin, bila makan di kantin saya rasa macam nak datang sini makan hari-hari sahaja sebab lebih murah berbanding di luar. Yeah. So di luar pun dalam 5 tahun sebelum ni harga dah meningkat. Tetapi di kantin sejak puluhan tahun atau berbelas tahun, harga masih berada di tahap yang sama lah. Yeah. Nasi lemak RM1, ada masih lagi menjual nasi lemak 60 sen pun masih ada lagi di kawasan kampung lah. So untuk harga makanan ni setakat ni tidak banyak kantin yang menaikkan harga. Saya masih belum menerima sebarang aduan yang menyatakan kenaikan harga secara mendadak atau kenaikan harga yang melampau di kantin sekolah. Yeah. Masih menjual pada harga yang sangat-sangat murah, dan seperti yang saya tahu, pengusaha kantin juga merujuk kepada persatuan juga untuk harga-harga yang mereka ingin cadangkanlah dinaikkan atau harga yang sesuai untuk makanan-makanan yang mereka bekalkan. So setakat ni harga yang mereka bentangkan memang sangat-sangat berpatutan dan masih lagi berada di bawah kadar yang murah. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Itu satu perkabaran gembira yang kita dengarkan, dan kita harapkan ada satu jalan penyelesaian yang terbaik lah dalam memastikan kedua-dua pihak dapat manfaat, pelajarnya dan juga pengusaha kantin juga. Puan Siti Normah, terima kasih kerana sudi bersama kami. Ya, sama-sama. Selamat kembali ke sekolah juga diucapkan buat semua pengusaha kantin, iaitu daripada wakilnya Siti Normah Mat Desa, Setiausaha Persatuan Pengusaha Kantin Sekolah Malaysia yang bersama kami dari Bandar Baru Bangi, Selangor, juga bekas pengusaha kantin.